Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu mari sama-sama kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran. Alhamdulillah, pada ketika ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan oleh Allah SWT untuk kita bersama-sama berkongsi ilmu dalam bidang yang panggil fiqh waris ataupun panggil ilmu pewarisan. Tajuk yang saya nak bawa pada malam ini adalah mengenai hibah. Tuan-tuan, kalau sebelum ni kita bincang panjang mengenai wasiat, saya ulang sekali lagi, wasiat tu dia kalau kita buat semasa hidup ni dipanggil kaedah yang dipanggil ikhtiariyah. Semasa hidup yang dipanggil kaedah ikhtiariyah. Ikhtiar lah. Kita dah bincang juga bahawa faraid itu bila berlaku saja kematian, ianya adalah ijbari. Ijbari ni maknanya hukum yang automatik, bila berlaku saja kematian wajib dilaksanakan. Namun begitu, selagi seseorang itu hidup, dari segi hukum malnya, dari segi hukum malnya, orang yang punya harta ni boleh berbuat apa saja ke atas harta dia, asal tidak lagi daripada syariat lah. Termasuklah kita buat hibah. So hari ni kita nak bincang apa itu hibah. Jadi kita dah bincang sebelum ni, wasiat dia terhad, wasiat kepada bukan waris, dan had dia cuma 1/3 saja. Itu wasiat pembahagian harta. Kita dah bincang dah wasiat ni sebenarnya ada beberapa jenis, wasiat dari segi undang-undang sivil, wasiat dari segi undang-undang syariah, dan juga kita ada wasiat yang tidak terikat dengan mana-mana undang-undang. Yang dipanggil wasiat pesanan. Kita pesan-pesan nak wasiat pesanan. Dan juga kita ada satu lagi wasiat dalam undang-undang yang dipanggil wasiat wasiat wajibah. Itu pun kita dah bincang kan. Cumanya siapa-siapa masih ada pertanyaan mengenai perkara-perkara tersebut, insya-Allah saya boleh kongsikan jawapannya, insya-Allah, Seperti biasa, kalau ada sebarang soalan yang agak sensitif, boleh juga WhatsApp ataupun SMS kepada saya 012-315-3150. Okay, apa itu hibah? Hibah merupakan perkataan Arab yang berasal daripada kata kerja wahaba yang bermaksud tabaruk, iaitu sumbangan. Ia merupakan suatu pemberian tanpa apa-apa balasan dan tiada sebarang tujuan. Ini pemberian. Kalau ikut pemberian ni bukan saja hibah lah kaedah pemberian, dia kita hadiah pemberian juga, hadiah, sedekah, anugerah, apa lagi, rasuah pemberian juga lah, rasuah, pemberian juga tak, rasuah pemberian juga. Dia hibah, hadiah, hadiah ni kita meraihkan, meraihkan seseorang lah, sebab kita beri hadiah tak. Hari jadi yang kita beri hadiah, orang kahwin kita beri hadiah, tak? Dia nampak dekat-dekat, hibah dengan hadiah nampak dekat-dekat ni. Hibah, hadiah, sedekah, anugerah, dekat-dekat. Tapi dia bukannya, dia walaupun nampak dekat tapi dia berlainan. Sedekah, apa makna sedekah? Sedekah ni pemberian yang kita nak dapat pahala, kita sedekah untuk boleh pahala ataupun mengharapkan pahala daripada Allah SWT. Itu sedekah. Anugerah, orang ni dapat anugerah, orang yang dapat anugerah datuk, contoh tak? Apa sebab dia dapat anugerah datuk? Sebabnya dia ada jasa-jasa tentu, menghargai jasa-jasa dia. Walaupun dalam keadaan tentu datuk beli tapi dianugerahkan datuk sebab dia beli. Itu lain cerita lah, Jadi hibah ni, tuan-tuan, hibah ni dari segi hartanya, kalau kita beri harta, hibah pemberian harta ni, maknanya kita beri harta ini kepada seseorang tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Hatta ulama kata dalam
Dia kata kita beri ni hibah ni, dia kata hatta tanpa mengharapkan apa balasan, apa kata, pahala, tanpa mengharapkan pahala, dia kata. Begitulah tuan-tuan, beri ni berilah. Beri hibah, kita hibah pemberian sesuatu itu, ya. Namun begitu kita bincang nanti bahawa hibah ini dia ialah di zaman Muqtahir ni kan, dia ulama-ulama mula bincang, ya tak? Sebab kita bukan saja rujuk pada Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas, ya. Hibah ni ada berapa, ya, jenis, ya, yang ada perbincangan dia, ya, yang dibahaskan oleh ulama, berbeza-beza pandangan. Ada kata boleh, ada kata tak boleh, ada kata sah, ada kata tak sah, ya. Sebab satunya tuan-tuan, kalau kita bincang sebelum ni bab wasiat, ya, wasiat ni dia ada undang-undang khas, ya. Di Selangor kita ada enactment wasiat orang Islam Selangor 1999 pindaan 2016. Namun hibah belum ada undang-undang khusus, ya. Sama juga faraid belum ada undang-undang khusus, tak ada, ya. Bila berlaku pertikaian, kena buat mahkamah lah. Tak. Mahkamah yang menentukan kesahihan seseorang buat hibah, ya. Ini banyaklah kes sekarang ni, ya. Orang bila cerita buat hibah ni satu benda yang dah nampaknya menjadi, orang kata, panas lah sejak akhir ni kan. Iklan pun banyak hibah, ada macam-macam hibah ni. Sekarang dah hibah takaful, hibah ASB, hibah tabung haji. Nanti kita bincang detail dia, apa dia detail dia, ya. Dan ada juga dia panggil hibah amanah, ya. Jadi bila kita buat hibah, kita menghibahkan harta, contoh rumah, ya. Rumah tu kita hibah kepada anak atau kepada siapa saja, ya. Maknanya dia terkeluar daripada harta pusaka. Dia bukan lagi harta pusaka. Namun technicality tu nanti kita bincang macam mana technicality dia, ya. Macam mana cara hibah yang sebenarnya, yang kita nak bincang, ya. Okay. Hibah menurut syarak pula, ya, bermaksud pemberian milik sesuatu tanpa balasan, ya. Para fuqaha mempunyai pelbagai definisi hibah. Antaranya menurut mazhab Hanafi, ia adalah pemberian milik ain, harta tanpa balasan. Maknanya dia milik. Maknanya kalau sebelum ni kita bincang bab wasiat ni, dia boleh ain, boleh manfaat. Tapi hibah ni dia kata ain, fizikal harta tu. Kalau rumah-rumah lah kita beri. Tak. Bukannya kita beri orang kata manfaat dia. Ya. Dia makna ain dia tu kita beri, dia kata macam tu, ya. Mazhab Maliki pula mendefinisikan hibah sebagai pemberian milik ketika hidup tanpa balasan, ya. Mazhab Syafi'i pula berpendapat, ya, hibah adalah pemberian hidup, pemberi milikan ain, harta tanpa balasan ketika hidup secara sukarela. Maknanya kita beri ni semasa hidup lah. Kalau wasiat kita bincang belum ni, beri selepas kita mati, ya. Saya nak wasiatkan rumah ni kepada anak saya, maknanya kita beri selepas mati. Tapi beza dia hibah ni, hibah kita beri, hari ni kita beri dah masa hidup lah. Begitu, ya. Itu beza. Beza nampak, ya. Sebab sebelum ni kita bincang wasiat tu terhad kan. Hibah ni dia tiada had, beri kepada siapa saja boleh. Wasiat hanyalah kepada kaum waris kan. Hibah boleh kepada bukan waris, boleh kepada waris, ya. Nak beri kepada bukan Islam pun boleh. Sama kat wasiat boleh juga kepada bukan Islam, ya. Tapi tengok tujuan lah tuan-tuan, sebab ini pun dibicara juga oleh ulama, ya. Kalau atas tujuan yang murni, contohnya, ya tak, saya berapa kes tuan-tuan, orang ni dia mu'alaf, ya, mu'alaf. Dia nak rumah tu adik dia bagi kat dia, tapi dia nak bagi balik pada adik dia. Dia buat melalui hibah lah. Boleh, ya. Ataupun melalui wasiat, boleh, ya. Sebab dia bukan waris, ya. Jadi menurut mazhab Hambali pula mendefinisikan hibah sebagai pemberian milik sesuatu harta ketika hidup tanpa balasan, ya. Nampaknya hampir kesemuanya mengatakan bahawa, ya, pemberi milik, pendefinisian pemberi milik itu maksud memberi hak milik harta kepada orang lain dan terkeluar daripada definisi tersebut akad pinjaman. Dia bukan pinjaman, ya. Kalau kita pinjam tu bukan hibah lah, beri, ya, beri ya. Beri. Kalau biasanya orang kita buat ni
pindah milik, pindah milik atas dasar kasih sayang. Ada yang mengatakan itu bukan hibah lagi tuan-tuan ya, sebab dia kata rukun-rukunnya tak sempurna. Dia kata itu saya pun ya tak mau bahas lah, sebab yang saya fahamkan ya, ada yang mengatakan bukan hibah, ada yang mengatakan hibah. Pindah milik atas dasar kasih sayang kan kita buat pejabat tanah tu. Ada yang kata hibah, ada yang kata bukan hibah. Itu sebabnya ada setengah-setengah pandangan ya. Walaupun kita buat pindah milik kepada anak tu, contohlah kita pejabat tanah kan, dia kata buat dokumen hibah juga supaya nak sempurnakan hibah tu. Jadi kalau apa berlaku, contohnya tuan-tuan ya, nanti kita akan bincang bahawa hibah kepada anak kandung boleh ditarik balik. Boleh ditarik balik hibah pada orang lain tak boleh. Jadi itulah ada konflik sikit dari segi undang-undang undang-undang civil, undang-undang syariah. Nanti kita tengok secara detail dia ya. Jadi fuqaha mendefinisikan pemberian hak milik ain harta menghadkan pemberian kepada ain sesuatu harta atau benda tidak termasuk pemberian manfaat. Harta dan hutang maknanya fizikal harta, bukannya manfaat. Pendefinisian pemberi milik tanpa balasan dan ketika hidup bermaksud terkeluar daripada definisi hibah pemilikan yang memerlukan kepada balasan seperti akad jual beli maknanya kalau ada ada syarat-syarat tertentu dia bukan hibah mana dia termasuk dalam akad jual beli dan hibah ni terkeluar juga daripada definisi akad wasiat, kerana penerimaan milik harta oleh penerima wasiat hanya berlaku dan kuasa selepas kematian dia maknanya dia bukan wasiat, bukan akad jual beli, bukan pinjaman. Fuqaha sepakat dalam mendefinisikan hibah sebagai pemberian secara sukarela yang tidak membawa masuk pemberian atas asal kewajipan yang wajib dilaksanakan seperti zakat dan kafarah. Itu zakat, kafarah lain pula dia zakat kafarah tu itu orang kata sebagai denda lah. Kita zakat ni kita untuk bayar ada harta yang sampai had ataupun sampai takat dia sampai nisab, sampai haul dia kena bayar zakat kafarah ni sebab denda lah Okey, pensyariatan hibah hibah ni telah disyariatkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran, Al-Sunnah, ijma' ulama dan logik akal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atal mal ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masaki wabnas sabili wasailin. Menerima seseorang akan hartanya sedangkan ia menyayanginya kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang terlantar dalam perjalanan dan kepada orang-orang yang meminta. Surah Al-Baqarah ayat 177. Amalan menghibahkan harta kepada insan-insan tersayang seperti kaum keluarga, sahabat handai dan orang-orang yang memerlukan adalah digalakkan oleh Allah SWT. Kan? Kita dah bincang sebelum ni waris-waris kalau kita buat wasiat tak sah kan. Sebabnya hibah ni sebenarnya kita bagi kepada orang yang kita sayang lah dia sebenarnya tuan-tuan bila saya suka bila kita bincang bab-bab hibah, bab wasiat ni kita rujuk balik kepada faraid sebab kita kena tengok struktur faraid kita. Sebab ada orang dia kata dia ada anak lelaki, tak apalah dia kata biar faraid lah. Setengah orang contoh orang ni ada anak perempuan, suami isteri ada anak perempuan seorang je kan. Bila meninggal suami isteri dapat apa? 1/8. Anak perempuan seorang dapat setengah. Kan ada baki lagi kan. Setengah jadikan 1/8, mana ni jadi 4/8 Mana ada berapa baki lagi? Ni 5/8 kan. Yang persoalan dia ke mana pergi 3/8 ni? Tak? Ni antara contohlah ada setengah keadaan pergi kepada pakcik dia adik-beradik ayah adik ayah mana baki ni pergi ke sini Jadi bayanglah kalau rumah contohnya rumah kita sebab saya tuan bila orang tanya hibah ni rumah ni payah kita nak pecah-pecah. Cash ni mudah kan. Tanah pun agak susah jugalah Jadi bila kita hibah ni maknanya
Yalah, kita cuma katakan bagi pada anak. Anak dia seorang lah punya rumah. Yang lain-lain tu tak apa, faraid lah. Boleh faham sebabnya banyak kes saya ni kita buat hibah ni rumah terutamanya. Tuan-tuan, yang banyak cabaran nak bagi faraid rumah. Sebab ada kes, saya pernah diberitahu satu kes suami ni dia buat wasiat dengan satu syarikat dia buat wasiat, dia lantik syarikat tu sebagai pentadbir atau penwasi Jadi tugas pentadbir ni dia uruskan pusaka si mati kebetulan si mati ni tak banyak cash. Dalam keadaan ini kan, dalam keadaan ini anak perempuan seorang dan isteri dia ada sebuah rumah. Jadi tuntutan yang bayang 3/8 kalau katakan nilai rumah 800,000 bahagian pakcik ni saja 300,000 kan. 300 okey. Boleh faham tak? Contoh nilai rumah lah. Rumah bernilai 800,000 nilai rumah 800,000 rumah 800,000 jadi dia nak tuntut daripada sini 300,000. Mana nak bayar kan? Tuan-tuan, ini masalah inilah yang kita perlu pertimbangkan terutama orang yang dalam keadaan ini, orang yang ada anak perempuan, orang yang ada anak angkat Tapi kalau kita ada anak lelaki tak ada masalah sangat tak? Tapi dalam kadang-kadang tertentu pun ialah kita bimbang juga berlaku masalah lain kan. Kalau dia ada anak lelaki, anak lelaki ni menghalang orang lain dapat bahagian anak lelaki ni dia panggil menghijab menghijab waris-waris lain dapat bahagian. Jadi dalam kadang-kadang inilah keperluan ada keperluan setengah-setengah orang nak buat hibah supaya tidak berlaku pertikaian macam ni. Jadi dalam keadaan yang saya kata tadi tu dilantik, dah suami lantik syarikat tu sebagai mentadbir, dia lelong rumah tu sebab nak bayar 300,000 ni kan tuntutan. Lepas tu nak bayar lagi fees syarikat, mana ada duit nak bayar, dia ambil daripada sinilah sebabnya tuan-tuan yang kita dah bincang sebelum ni, buat wasiat tu pun kena hati-hati juga bila lantik pentadbir ataupun melantik wasi. Sebenarnya kita beri kuasa kepada syarikat tersebut tak? Disebut dalam tu beberapa clause yang mungkin kita tak baca. Dalam satu clause dia kata jika sekiranya si mati ni tak ada benda cash dia terpaksa ambil daripada harta-harta yang lain untuk menyelesaikan bayaran-bayaran termasuklah bayaran dia lah kan di bawah undang-undang dia boleh cas sampai 5% daripada nilai harta pusaka tersebut. Bukan saja nilai, ini tuntutan ni. Tengok tuntutan daripada waris-waris Okey, dalam keadaan lain juga kita tengok dalam keadaan lain, contoh lain contoh, saya bagi contoh je lah supaya kita ambil perhatian bahawa ada keperluan setengah-setengah orang dia nak buat wasiat buat hibah tengok keadaan macam ni dia sebenarnya banyak keadaan lah, cuma kita kongsi sikit-sikit contohnya saya ada beberapa kes suami dia ada ibu, ada bapa ada isteri, ada anak lelaki. Tadi dia kata anak lelaki, dia kata tak apa, dia kata kan anak lelaki, anak perempuan, suami. Dari segi faraidnya bapa ibu, bahagian ibu 1/6, bahagian bapa 1/6. Berapa jumlah dia? Jumlah 1/3 kan? Isteri dapat 1/8, baki asobah kepada anak lelaki, anak perempuan. Tuan-tuan tengok bila berlaku kematian banyak orang kita ni dia lupa yang atas ni. Dia ingat bila meninggal dia turun kepada anak-anak dia. Ni banyak kes ni. Banyak kes yang menyebabkan orang kita dia tak urus harta pusaka. Bila tak urus, yang bahagian ibu bapa ni dia tak automatik turun kepada cucu. Dia akan turun kepada adik-beradik ni. Dia turun ke sini. Kan sekarang ni banyak kes kan. Yang kes 2.2 bilion tu. Ibu, yes tuan. Sila. Ya. Tak tuntut tak apalah. Itu tak apa. Kalau dia kata dia tak tuntut tapi dokumen kan lah. Masalahnya tuan, orang kita ni dia cakap dia tak nak tuntut.
Tapi masalahnya benda tu tidak diproses dari segi undang-undang. Itu sebabnya hukum mungkin selesai lah, tapi undang-undang, proses undang-undang kena lalui. Bukannya automatik. Ya, hukum itu automatik. Nah, dia dah lepas bagian dia. Tapi dia cakap mulut. Yang menunggu ni, adik-beradik kata tak ada. Tuan-tuan, sebab baru ni saya jumpa satu kes, masjid di Pulau Pinang, Masjid Keling, Kapitan Keling masjid dah buat dah, waris-waris tuntut, tanah tu masih lagi nama moyang. Nampak? Dia wakaf dah tak? Wakaf dah, tapi cakap mulut. Tak ada dokumen, tak ada bukti mengatakan tanah tu wakaf. Walaupun masjid ada atas tanah tu, dari segi undang-undangnya. Ini itu sebabnya saya suka bahas bukan saja bab hukum. Kita tengok dari segi undang-undang, kita tengok dari segi pelaksanaan, kan? Adik-adik ni kena faham ni. Yalah, baca kitab tu memang betul lah, baca kitab, tapi kita baca daripada kitab tu, kita tengok pula undang-undang, tengok pula macam mana pelaksanaan dia, ya. Ini yang perlu kita ambil perhatian, tuan-tuan. Ini bab-bab ni yang banyak berlaku. Dia kata, hukum gini kan? Ya, hukum. Tapi pelaksanaan. Macam hukum hudud, tak ada undang-undang kan? Orang buatlah. Tak ada kena hukum apa? Kan? Begitu, faham so saya nak masuk begitulah. Maknanya, ni yang banyak berlaku. Jadi salah satu cara dia, suami ni buat hibah. Rumah terutamanya tak? Kalau tidak bayang, 1/3. Kalau rumah tu contohnya 300,000, 100,000, tuan-tuan. Saya, kawan-kawan saya ada 2 orang, Salah seorang tu di Seremban, orang rumah dia meninggal. Rumah dia bernilai 1.2 juta. Bahagian rumah dia 600,000. Jadi 1/3 pergi kepada bapa. Dia bayar, terpaksa bayar lah. Nak tebus, dia bagi tebus bahagian. Dia bayar 200,000 dekat ibu bapa mertua. Tapi yang hebat dari ibu bapa mertua ni, 200,000 serah pada cucu-cucu. Alhamdulillah, kan? Tapi satu kes lain pula, dia buat juga macam kawan saya seorang lagi tu. Dia bawa cash, bayar dekat mak mertua. Bawa cucu. Konon-kononnya, ialah dia dengar cerita saya tu, mak mertua bagi cucu kan, 1 sen dia tak bagi cucu. Itu sebab hak dia kan, sebab hak dia. Kita tak boleh kata apa kan, sebab hak dia. Tapi itulah tuan-tuan, dia bukan mesti ada tuntutan. Faraid ni bukan mesti ada tuntutan, tuan-tuan. Sebab it's automatic. Tetapi mesti disahkan melalui undang-undang. Isi borang, buat affidavit persetujuan, itu saya bagi tahu tuan-tuan, kalau pejabat pesaka kecil dia ada borang dia. Borang DDA. Siap-siap. Berlaku saja kematian, borang A, borang DDA buat sign. Berlaku kematian, kurang-kurang dah ada borang. Kalau mahkamah dia panggil affidavit, buat siap-siap affidavit persetujuan atau penolakan. Ibu ni setuju nak tolak kepada cucu contoh. Buat dokumen. Masalah inilah orang kita tak buat. Inilah saya cuba sampaikan, terangkan supaya masyarakat ambil. Benda ni rekod rekod benda ni. Benda ni kita ambil cakna, tuan-tuan. Jangan berulang lagi. Banyak kes ni. Dulu mak dia kata dah setuju nak bagi. Mana bukti? Tak ada. Kan tadi masjid dah buat kan? Masjid dah buat. Berapa kes, tuan-tuan? Bila nama masih nama moyang, nama datuk, dari segi undang-undang sivilnya, geran tanah masih lagi nama mereka, arwah. Mahkamah arahkan masjid surau diruntuh. Sebab tanah masih lagi menama si mati. Yang haknya inilah konflik dalam yang berlakunya, banyak berlaku dalam masyarakat. Okey. Sila. Macam mana pula dokumen tu? Itu undang-undang ni, itulah kita dah bincang sebelum ni. Dia undang-undang ni dia ada 2 yang perlu ambil perhatian. Satunya orang yang buat dokumen, yang keduanya dokumen itu sendiri. Kalau dokumen itu tidak menepati maksud yang dia nak disampaikan. Contoh saya jumpa beberapa kes, orang ni dia kata rumah ni besok ayah nak bagi kamu selepas ayah mati. Lepas ayah mati dia kata. Itu wasiat tu. Dia hibah ni, ayah beri ni, beri dah. Ni beri, ayah dah beri dah ni. Ayah dengan ini ayah beri rumah ni, dia kata terima.
Walaupun belum ada transfer ya. Tapi kena bukti mahkamah lah kalau berlaku dispute. Itu sebabnya dalam banyak keadaan tuan-tuan, saya lebih suka benda ni dibawa perbincangan di luar, dipanggil kaedah suluh. Kaedah suluh ni makna musyawarah antara waris-waris, waris-waris setuju, walaupun ada dokumen, tak ada dokumen ke, waris setuju, selesai. Tak perlu pergi mahkamah tuan-tuan. Ini yang banyak saya buat, yang kita laksanakan ya. Sebabnya hukum mudah je. Hukum kata apa? Waris-waris punya keputusan. Sebab automatiknya hukum faraid itu hak jatuh kepada waris-waris yang berhak di bawah hukum faraid. Ini yang saya cuba sampaikan. Buat hibah ke, buat wasiat ke, buat amanah ke, tuntut atas syariah ke, tuntut apa saja, bincang dengan waris-waris. Mahkamah cuma endorse saja. Tak? Senang tak? Ini 5 tahun dah fight dekat mahkamah. Tak selesai. Satu kes tuan-tuan, dibuat permohonan 50 tahun baru selesai. Daripada tarikh permohonan 50 tahun kemudian baru selesai. Okey. Itulah tujuan kita belajar tak? Belajar ni bukannya maknanya kita nak mencari nak cari pasal, kita nak cari penyelesaian, solution, solusi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Surah Al-Maidah ayat 2. Menurut Ibn Katsir, ayat Allah SWT merintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman supaya saling membantu dan melakukan kebajikan dan meninggalkan kemungkaran, dan melarang mereka daripada saling tolong-menolong dan melarang mereka daripada saling tolong-menolong dalam keadaan kebatilan dan kemungkaran. Saya banyak juga pekih kat tuan sekarang ni. Nama bin dulu, orang dulu bin pada ayah angkat. Baru-baru ni ada satu kes juga. Jadi itulah, saya nak selesai buat hibah lah, ada supaya tidak berlaku tuan-tuan. Dia hibah pada anak angkat ni, selesailah. Tidak besok banyak berlaku juga saya jumpa di mahkamah. Mahkamah tak tahu kan, dia tengok dalam IC bin kepada yang angkat. Tak jauh pada sini tuan-tuan. Bila dengar ceramah saya tu hari, menangis dia. Macam mana nak buat ni Tuan Haji? Kena jumpa waris-waris baliklah. Itulah saja solusi dia, saya kata. Kalau waris-waris setuju nak bagi pada kamu, tak ada masalah lah. Saya tanya ada wasiat ada ibah? Tak ada. Allah. Kita bimbang makan harta batil lah tak? Ini yang kata ni tadi. Makan harta batil yang kita bimbang tak? Tuan-tuan, hasil kajian ni hasil kajian bukan apa ni yang official lah. Saya pada segi pembacaan saya dapati ada yang mengatakan 70%, ada yang mengatakan 90% orang Islam kita makan harta batil melalui harta pusaka. Banyak tu tadi. Sebab itulah. Sebabnya ialah orang tak ambil cana sangat. Terutamanya harta-harta yang tidak register, duit bawah bantal lah. Duit bawah bantal. Barang-barang perabot dalam rumah. Pernah tak kita bincang faraid tuan-tuan? Harta-harta yang loose, barang kemas. Selalu barang kemas lah selalu hilang lah. Bila kita nak bincang bab pusaka, mana tanya barang kemas? Barang kemas dah tak ada dah. Kain baju. Sedangkan hukumnya, kita dah bincang, faraid itu adalah ijbari, di mana kesemua harta semati ini wajib dia faraid. So ini kita bincang ni salah satu solusi yang kita cuba nak selesaikan. Bila kita buat hibah ni, insya-Allah benda-benda gini kita cuba elakkan. Hibah selesai. Contohnya barang-barang dalam rumah, hibah semua siap. Dah senanglah. Kalau tidak macam mana nak bagi-bagi? Macam mana meja makan nak pecah dua, nak pecah tiga? Tak. Ini cabaran tuan-tuan, Ini cabaran yang banyak kita hadapi dalam masyarakat kita, Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, tahabu. Saling memberi hadiahlah kamu, nescaya kamu akan saling menyayangi. Macam isteri kita dak. Tuan-tuan, yang banyak berlaku ni ialah terutama antara orang yang tak ada anak, tinggal isteri. Terpaksa pula isteri berperang pula dengan adik-beradik suami, ibu mentua, pak mentua. Masa hidup tuan-tuan,
menantu pilihan tak. Tapi bila dah mati suami, Allah tuan-tuan, kena halau. Tak. Rumah lah terutamanya, sebab saya lebih fokus, lebih priority rumah. Suami hibah kepada isteri. Selesai. Tak. Walaupun proses tu kemudian kita bincang lah, dia ada proses yang terpaksa melalui pengesahan hibah dan sebagainya di mahkamah. Itu itu undang-undang. Dari segi hukum kita cuba selesaikan awal-awal. Undang-undang tu proses lain lah tuan-tuan. Okey, para ulama juga sepakat bahawa sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat tabi'in dan sehingga kini, bahawa memberi hibah ini adalah amalan yang digalakkan, terutama dia bertujuan untuk mendapat keridhaan Allah Ta'ala dan bukti ketaatan kepadanya. Mereka juga sepakat bahawa menunaikan janji yang baik juga adalah tuntut oleh syarak. Sikap saling tolong-menolong melalui pemberian hibah dapat menimbulkan perasaan kasih sayang dan saling mengasihi ini. Bukti tak? Kita bukti sayang isteri, hibah lah. Bukti sayang tak? Pemberian hibah dapat mengeratkan hubungan sesama manusia di samping dapat menghilangkan perasaan hasad dengki. Tapi tuan-tuan, saya ada juga jumpa dia kata sebab hibah ni lah kami keluarga bergaduh. Ada pula. Kita ni semua benda tak kena. Itu sebabnya tuan, hibah ni bukannya kita nak melarikan diri daripada hukum faraid. Maksud saya macam ni. Kita ada 5 orang anak. Kita bagi anak tertentu saja. Tak betul. Itu sebabnya kita nak beri pun orang kata yalah kena mengikut orang kata peraturan yang betul lah. Sebabnya ada juga perbincangan, ada satu hadis tuan-tuan. Ada seorang sahabat ni, dia beri hibah ataupun harta kepada seorang anak. Dalam isu ni, mana hadis dia, saya pun tak jumpa dah. Rasulullah tegur dia, Rasulullah tanya dia, dia kata, Rasulullah tanya, bagaimana kamu beri tak apa harta ni kepada anak-anak lain? Dia kata tak, dia beri pada seorang je. Dia kata sebenarnya kalau ikut dia kata elok bagi sama rata lah. So dia kena pulang balik lah. Pulang maknanya dia hibahkan bagi sama rata. Sebenarnya hibah ni tuan-tuan digalakkan sama rata. Begitu anak perempuan anak lelaki, dia dalam kes ni tak. Contoh kalau kita nak hibah pada anak perempuan anak lelaki kan, kalau dari segi hukum faraidnya lelaki perempuan, lelaki dengan perempuan 2 nisbah 1 kan. Ini sebab Al-Quran yusikumullahu fi auladikum 2 nisbah 1. Jadi kita kalau hibah ni kita boleh sama rata. Samalah lelaki dengan perempuan kita sama ratakan. Contoh rumah tak? Sama rata bagi. Harta sama rata bagi. Itu maksudnya. Bukan kita nak bezakan anak-anak, tidak. Tuan-tuan, saya berapa kes dia kata anak saya 2 orang, dia ada 3 orang anak. Dia kata anak saya 2 orang ni dah ada rumah. Dia kata saya tak nak beri pada 2 orang anak, saya nak beri pada seorang anak. Dia kata gitu. Tak apalah, dia kata Tuan Jin nak buat gitu, saya tak boleh kata apalah. Tapi saya cadangkan supaya 3 anak ni bagi sama rata. Tak apa dia kata. Saya balik, belum sampai saya rumah dia telefon dah. Tuan Jin betul dah Tuan Jin cakap. Dia orang bergaduh lah sekarang. Kalau dia ubah balik hibah tersebut. Jadi itulah sebenarnya, walaupun anak kita ni doktor ke tak, doktor ada yang jadi pion ke tak, bukan saja pion tu kita nak ni tak, tapi yelah tuan-tuan, pada saya senang je tuan-tuan, macam ni anak-anak kita ni kita tak tahu anak yang mana akan mendoakan kita nanti tak. Begitu tuan-tuan. Sebaik-baiknya saya selalu galakkan sebelum kita nak buat hibah ni, bincang anak-anak, itu cara terbaik bincang anak-anak lah supayanya nanti apa-apa berlaku kemudian hari tuan-tuan. Saya tak nak berapa kes masa hidup ayah ni kita dah nasihat dah, tapi dia tak ikut, tiba-tiba ayah meninggal. Saya pula yang dimarah pula. Ini tu Haji lah dulu, dia kata. Tak, saya kata saya dah sihat dah, tapi ayah tak mau dengar. Kan? Kita tentu macam tu tuan-tuan. Yang satu kes saya pernah terlibat dalam kita nak uruskan harta pusaka dia, walaupun saya bukan directly dalam kes tu. Jadi sedih juga tuan-tuan
masa kita bacakan dokumen yang dibuat oleh si mati ni, iyalah, kita tak tengok, boleh tengok muka lah. Yang anak perempuan ni, ialah dia seorang ibu lah. Dia beri kepada anak lelaki dia saja. Anak perempuan dia tak beri. Nampak. Tak boleh lah macam tu. Sebab kita seboleh-bolehnya bukan nak lari pada hukum faraid, tuan-tuan. Jangan menyaya waris-waris tertentu. Bukannya tujuan kita nak buat hibah ni, kita lari pada, jangan ada perasaan macam tu. Sebab kita kena mengambil, saya kata tadi, masalah ni dari segi rumah contohnya. Rumah yang keperluan untuk anak-anak kita meneruskan kehidupan. Memanglah kalau ikut hukumnya pakcik dia ada hak dah. Contoh dalam keadaan tadi kan, mak bapak kita ada hak. Mak bapak kita ni bagi masa hidup. Bagi duit cash masa hidup. Tuan-tuan. Sebabnya bila berlaku kematian mak bapak ni, kebanyakan ibu bapa ni, saya kata tadilah, dia ibu bapa ni kebanyakannya dia nak bagi pada cucu. Tapi kadang-kadang tak sempat dalam proses, setengah huruf pusaka tiba-tiba baru tak, pagi tadi orang ni cerita. Tengah huruf pusaka meninggal pula mak dia. Tengah urusan. Dalam urus lagi meninggal pula nenek. Allah. Jadi benda tu berantai-rantai. Nenek masih ada, mak masih ada. Dalam proses je lah. Maknanya proses pusaka bukannya orang kata boleh cepat. Tak? Jadi hibah ni insya-Allah lah salah satu kaedah yang boleh membantu. Ada soalan tak? Ada soalan? Masuk waktu dah. Ada soalan? Nanti kita sambung lepas raya Lepas raya tak? Lepas raya? Lepas raya kita sambung tak? Bulan depan dah puasa dah. InsyaAllah kita sambung apa itu rukun-rukun hibah. Dan kita tengok nanti bahawa hibah ni dia ada berapa jenis, tuan-tuan. Kalau ikut hukumnya hibah ni kita dah berilah, tak ada apa syarat. Tapi nanti kita boleh bincang bahawa harta yang dalam pinjaman boleh dihibah. Sebab dah di Selangor ni telah pun ada dikeluarkan fatwa fatwa oleh Majlis Fatwa Negeri telah pun mengeluarkan fatwa mengenai hibah. Seperti yang saya kata tadi, hibah belum ada undang-undang khusus. Belum ada. Sekarang ni ada beberapa institusi yang telah pun mula mengamalkan hibah. Antaranya institusi kewangan lah, termasuk PNB, ASB boleh hibah ASB kan, tabung haji boleh hibah tabung haji, takaful boleh hibah. Tapi nanti kita bincang penitilan dia, bagaimana apa tu hibah ni di PNB macam mana, di tabung haji macam mana, takaful macam mana. Di Malaysia ni kita dari segi authority bab muamalat ni kita ada Majlis Panel Syariah, Bank Negara dan juga Majlis Panel Syariah, Security Commission, yang telah pun meluluskan hibah, iaitu hibah rukbah dia panggil. Apa itu hibah rukbah? Itu pun nanti kita bincang. Hibah amanah, hibah rukbah, hibah umrah, apa dia. Jadi ada soalan tak? Dah masuk waktu dah kan? Masuk dah? Mana jam? Dah masuk waktu. Tuan-tuan, seperti biasa, nombor telefon saya 012-315-3150. Sebarang soalan tuan-tuan boleh, insyaAllah kita cuba bincang lah. Mana yang ada nak panggil saya, datang ke rumah ke tuan-tuan, ataupun tuan-tuan nak set macam besok saya ada Google Meet. Google Meet dia buat Google Meet, dia nak tanya detail dia setengah tu daripada jauh, daripada Kelantan, Terengganu. Dia kata, Tuan Haji, musim Covid ni kita buat online sajalah. Okey. Jadi keluarga pun kata di Kelantan, Terengganu, di Kuantan, kata kita buat Google Meet kan, boleh kumpul sekali kan. Kita nasihat lah. Ya, sila Tuan. Oh, dekat situ. Okey. Saya tuliskan. 012 315 3150 kosong Sofian. Sebarang persoalan lah insyaAllah tuan-tuan. Bab faraid macam mana. Ya, sila. Ya.
Hmm. Maknanya atas nama siapa tu harta tu? Ha. Tak menama, maksudnya harta tu siapa punya? Harta suami. Ha, dia kena tengoklah. Tak. Dia orang hibah ni harta dia, tak boleh harta orang. Ha? Kalau katakan masih dari harta pusaka, kena selesaikan pusaka dulu. Ha, macam ni Kampung Baru kan cerita kat tuan-tuan. Satu kes tu sampai 300 orang waris dah. Ha, dia tak selesai, bertambah-tambahlah waris dia. Tak. Ha, itu yang kita tak nak tu berlaku tak. Banyak tuan-tuan ya. Ha, hampir mana-mana saya pergi memang ada kes pusaka ni. Ha. Ya. Ha. Ha. Ha, suami-suami punya lah, isteri-isteri punya buat dokumen masing-masing lah. Ha, masing-masing buat dokumen. Suami hibahkan kepada anak-anak, isteri hibah kepada anak-anak. Ha, ataupun rumah ada dua nama kan? Ada dua nama. Sebab ini satu lagi tuan-tuan, orang kita ni punya persepsi. Bila kata dua nama, bila meninggal isteri, suami punya. Bila suami meninggal, dia kata isteri punya. Tak begitu. Dia bukan automatik ya. Ha, bila meninggal suami, dah jadi pusaka bahagian dia tu. Yang separuh tu sudah jadi pusaka. Ha, itu yang saya kata tu. Cara kita nak selesaikan, kita buat hibah siap-siap. Suami hibah, isteri hibah pada anak-anak. Ha, InsyaAllah selesai. Okay? Saya mohon maaf banyak-banyak tuan, masa pun dah masuk isyak dah. Ada program lagi depan ni ya? Ada baca Yasin lagi? Ha, ada. Saya mohon maaf banyak-banyak ya. Segala kesilapan dan kekurangan daripada saya. Yang benar itu datang pada Allah SWT. Yang tuan-tuan ambil ibrah tuan-tuan ya. Sebab setiap perkara yang kita bincang ni ya, semua orang tak boleh elak. Tak ada orang boleh elak tuan-tuan. So kita bincang ni nak memudah cara ya. Bukannya kata orang satu solusi yang ini je solusi dia, bukan ya. Dia tengok keadaan ya, tengok keperluan ya. Buat hibah ni salah satu cara lah kita nak selesaikan masalah, insya-Allah ya. Okey, dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.